Yes guys, aku faham perasaan korang. Memang sangat-sangat susah untuk study sejarah. Tapi aku bagi tahu dekat korang kan, aku ni merupakan pelajar yang betul-betul lemah dalam subjek sejarah. Even kalau cikgu ajar sesuatu benda kan, aku hafal kejap, lepas tu aku akan hilang. So itu adalah aku. Memang aku tak boleh hafal langsung sejarah ni. Aku nak bagi tahu dekat korang, sejarah form 3, form 4, form 5 dengan form 6 jauh lagi berbeza, and korang kena hafal lagi gila-gila banyak. So aku nak share dekat korang 5 tips untuk korang nak dapatkan A dalam subjek sejarah. Tips yang pertama adalah short note. Kepada korang yang betul-betul malas nak buat short note, kalau korang nak score A, seriously kalau korang nak score A, korang kena buat short note ataupun korang kena buat nota korang sendiri. Salah satu sebab aku cakap korang kena buat nota adalah waktu korang buat nota tu, korang akan tulis kan. So kalau korang tulis, korang tengah tengok nota tu, and then korang tengah fikir dalam kepala korang apa yang korang tengah tulis. So secara tidak langsung korang tengah bagi kerja dekat kepala korang kan. So korang boleh buat dua kerja. So secara tidak langsung korang kiranya dah hafal 2 kali ganda. So itu salah satu sebab aku cakap dekat korang, kalau korang nak score A, tak kisahlah subjek sejarah ke mana-mana pun, korang kena buat nota. Kalau aku sebut pasal nota ni, tidak semestinya korang kena buat nota gila-gila cantik, tak. Ikut saja kefahaman diri korang. Untuk sejarah ni, korang kena buat nota yang betul-betul ringkas and korang kena faham. Okay? Waktu korang buat nota tu, korang kena betul-betul analisis benda yang korang baca and then baru tulis. Jangan korang main tulis saja. So kalau korang main tulis saja, memang korang out. Korang memang tak boleh ingat nota korang. So aku bagi tahu dekat korang, waktu korang buat nota tu, make sure korang buat elok and korang faham apa yang korang buat. Okay, tips yang kedua adalah waktu study. Seriously guys, aku bukan jenis yang suka study. Secara jujurnya lah, memang teruk. And waktu aku masuk form 6, aku mula start study. Seriously, aku memang start study dalam 3 jam, 4 jam macam tu. So aku nak bagi tahu dekat korang, kalau korang nak score A, tak kisahlah A ke C ke B ke mana-mana, korang kena put effort. Kalau korang put effort, korang kena study. Kalau korang tak study, memang tak boleh buat apa pun. Bagi tahu dekat korang, untuk sejarah ni macam aku just study lebih kurang dalam 4 jam. So waktu study aku adalah dari pukul 8 malam sampai pukul 12. So kadang-kadang boleh sampai 1 ataupun 1.30 macam tu. So itu bergantung kepada kerja rumah yang cikgu aku bagilah. Kalau tak ada kerja rumah, memang akan lebih kurang habis dalam pukul 12 macam tu je. Bagi tahu dekat korang, waktu study ni sebenarnya berlainan mengikut individu. Aku suka study malam sebab aku memang jenis yang suka betul-betul tak tidur. So aku study malam. Kalau korang jenis yang betul-betul study pagi, korang boleh bangun awal-awal pagi, korang study pagi ikut korang. So untuk waktu study ni, tidak semestinya korang kena study waktu malam saja. Korang boleh study waktu petang, waktu pagi, mana-mana lah, ikut korang punya kemampuan. Yang ketiga adalah fahamkan apa yang korang baca. Okey, sekarang macam ni lah. Kalau korang baca sesuatu perkara ataupun korang baca, tak kisahlah sejarah ke mana-mana kan, korang kena fahamkan apa yang korang baca. So untuk sejarah ni, macam aku akan baca satu perenggan ataupun satu story lah aku akan baca. Lepas tu aku akan ikut ayat aku sendiri, aku akan tulis dekat satu kertas. Aku akan buat macam ni lah. Contoh, aku tengah baca story berkaitan dengan peperangan, sejarah berkaitan peperangan dengan World War 1 ke 2 ke mana-mana. So dalam waktu tu memang ada banyak berlaku peperangan kan. So ada ayat-ayat yang aku tak faham kan. So aku akan kecilkan story tu, aku akan ringkaskan story tu ikut kefahaman diri aku. Aku baca kan story tu betul-betul, aku akan baca 2-3 kali, and then aku akan ambil satu kertas kosong, aku akan salin balik apa yang aku faham. So dari situ aku akan dapat tahu yang aku terlepas poin ini, aku terlepas poin itu. So itu salah satu step yang aku buat. Kaedah yang kedua adalah aku akan buat imajinasi. Contohnya, bayangkan tengah berlaku World War kan, World War 1 dengan World War 2. Aku akan jadi karakter yang ada dalam cerita tu. So aku just bayangkan sajalah, aku akan letakkan watak-watak yang kedua kan. Contoh macam ada nama-nama tokoh, aku akan gantikan dengan nama kawan aku. Tetapi waktu exam tu aku akan ingatlah nama dia orang. Tetapi waktu aku nak hafal tu, aku akan gantikan dengan nama aku. Contoh aku karakter A kan. So aku tengah bawa senapang, and then aku bertemu dengan kawan aku yang bernama Aiman. So aku namakan karakter B itu sebagai Aiman. So senang untuk aku nak ingat. Yang keempat adalah teknik Pomodoro. Okey, kalau korang tanya dekat aku kan, weh, serius lah kamu study sejarah 3-4 jam, tak ada ke kamu mengantuk kan? So aku nak bagi tahu dekat korang, aku menggunakan teknik Pomodoro. Apa itu teknik Pomodoro? Nanti pada video yang akan datang aku akan bagi tahu lebih lanjut berkaitan teknik Pomodoro ni. So buat tu sekarang aku nak bagi tahu dekat korang, Pomodoro ni adalah satu timer. So timer ni dia akan macam korang akan belajar dalam masa 25 minit. Okay, waktu 25 minit tu korang akan full fokus, korang tak perlu ada distraction langsung. Okay, so lepas 25 minit tu habis, korang akan ada rest lebih kurang dalam 5 ataupun 10 minit macam tu. So lepas korang dah rest, korang sambung balik 25 minit. So itu macam ada task lah. Contoh macam task A,
korang nak study tentang sejarah. So korang kena fokus dalam waktu 25 minit tu, korang kena gila-gila fokus. Okay, korang contoh macam korang tengah buat kerja kan, korang tengah baca, korang tengah fokus, tiba-tiba ayah ke phone korang tiba-tiba bunyi, and then korang pergi cakap kan. So masa tu dia tak boleh pause. So korang kalau masa tu lalu, korang kena reset balik, korang kena start dari first. So itu syoknya menggunakan teknik Pomodoro. So kalau korang betul-betul fokus nak buat sesuatu perkara kan, tapi korang selalu distract, korang mulakan dengan teknik Pomodoro ni. Teknik Pomodoro ni sangat-sangat membantu korang untuk betul-betul fokus and untuk korang nak achieve sesuatu benda yang korang tak boleh. Okay, tips yang kelima adalah aku ni bukan jenis yang malu. Okay, aku akan tanya dekat kawan aku. Kalau aku tak tahu buat sesuatu benda, aku akan cari dalam kelas aku siapa budak yang betul-betul pandai. Aku akan bercakap dengan dia orang. Aku akan tanya dekat dia orang, weh, macam mana buat benda ni? Aku selalu salah lah benda ni. Macam mana? Boleh tak kamu tolong? Secara jujurnya aku nak bagi tahu dekat korang, aku punya exam kan banyak fail. Seriously, banyak dapat fail. Apa yang aku buat adalah aku ambil kertas exam aku kan. Aku ambil kertas exam kawan aku yang dapat result yang bagus. So aku letak dua-dua sebelah-sebelah. Lepas tu aku compare kan, kenapa, dekat mana aku salah. So aku dapat tahulah, okay, kawan aku buat macam ni, aku buat macam ni. So okay, dekat sini ada salah. So dari situ aku dapat tahu yang aku ada kesalahan dekat sini kan. So dari situ aku akan improve aku punya kesalahan. So aku bagi tahu dekat korang, jangan sesekali malu. So korang kena tanya kawan korang. Kalau kawan korang tu jenis yang agak sombong sikit, korang carilah kawan lain ke, dari kelas lain ke, mana-mana kan. Dari situ korang dapat tahu kesilapan korang, and then korang boleh memperbaiki kesilapan korang dengan sangat-sangat bagus. Okay guys, aku nak bagi tahu dekat korang satu benda. Tips yang aku cakap ni kan, tidak semestinya guna untuk budak form 4, form 5 saja, tak. Ia boleh guna untuk semua jenis peringkat. Tak kisahlah korang sekolah rendah ke sekolah menengah ke, semua peringkat usia boleh guna tips yang aku boleh bagi ni. Melalui daripada aku ikut tips yang aku cakap ni kan, seriously korang boleh tengok aku tak tipu. Tadi korang boleh tengok kan aku punya bukti yang aku memang seorang pelajar yang lemah dalam sejarah. Tetapi lepas aku buat aku punya tips yang aku cakap ni, aku jadi seorang pelajar yang betul-betul bagus. So korang just perlukan satu benda, korang kena betul-betul bahagikan masa, korang kena put effort, and korang kena betul-betul positif. Okay, and finally guys, aku nak bagi tahu dekat korang satu benda. F grade, it's not for fail, but it stand for find another answer. Ini adalah quote daripada aku. Thank you so much untuk tengok video ni, and kalau korang betul-betul rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, subscribe and share dekat kawan korang yang betul-betul lemah dalam subjek sejarah. And that's only guys, jumpa lagi pada video yang akan datang. Adios, stay safe, have a great day, bye.